yang tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan selusuri apa yang berlaku di Palestin sekarang, termasuklah Al-Qassam itu, bagaimana mereka itu mampu berkata-kata dengan kata-kata yang sangat tegas. Kami tidak memerlukan tentera, kami tidak memerlukan bantuan tentera daripada negara Arab ataupun apa sahaja. Kami hanya memerlukan bantuan makanan kepada warga Palestin. Sebab kata apa? Sebab kami takkan pernah kalah, kata Hamas. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan betapa mereka ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bukan sombong tuan-tuan, menunjukkan betapa mereka ini yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tentera yang tak pernah kalah, iaitulah mereka. Batalion kedua, tentera kedua sebelum Mahdi akan muncul yang ketiga nanti, iaitulah ketika mana Al-Imamul Mahdi itu turun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ataupun muncul ataupun dibai'ah ketika Mahdi di Mekah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuma sekarang ni kita kena bersedialah. Bersedia dari segi apa tuan-tuan? Bersedia dari segi bai'ah itu. Banyak berita-berita palsu tentang Dajjal dan juga Mahdi akan muncul tak lama lagi. Jadi tuan-tuan, kita kena perhatikan, cari, kaji baik-baik siapakah Al-Mahdi yang sebenar. Dan ketika itu kata Nabi SAW, kalaulah Mahdi itu dah bai'ah, ketahuilah, dan Nabi itu menyeru dan menggalakkan umatnya itu untuk ikut Al-Imamul Mahdi, sampai kata Nabi SAW, kalaupun ketika itu terpaksa merangkak. Tuan-tuan, ada riwayat yang sebut, walaupun terpaksa merangkak di musim sejuk. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, hari ini tuan-tuan kita nak sambung kisah Zulkarnain. Kisah menarik lah. Kisah Zulkarnain, walaupun ia seolah-olah tiada kaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan akhir zaman, tapi ketahuilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zulkarnain ini ada kaitan dia dengan akhir zaman. Iaitulah ia mengurung Ya'juj wal Ma'juj. Dan ketahuilah ada 4 raja yang kita pernah bincang sebelum ni. Saya tak ingat sampai mana kita bincang sebelum ini. Ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Dan 4 itu, 2 daripadanya adalah orang Islam dan 2 daripadanya adalah orang kafir. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa mulia sangat Palestin? Sebab Namrud dan juga Bukhtun Nasr, orang kafir yang menguasai dunia ketika itu, kedua-duanya duduknya di Jerusalem, di Allahumma salli ala Muhammad, di kawasan Palestin lah. Termasuk juga Zulkarnain ini, ia ada berkaitan dengan Palestin, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya bercerita panjang lebar dah sebelum ni. Zulkarnain itu hidupnya zaman siapa? Zaman Nabi Khidir. Ada satu pendapat kan, saya ulang-ulang sikit lah. Ada yang sebut Zulkarnain ini hidup pada zaman Nabi Khidir. Bahkan Nabi Khidir ini, ataupun kita panggil sebagai Nabi Khair ini, pernah berjumpa di Baitul Maqdis, Palestin tuan-tuan. Dan diangkat menjadi menteri pula, menteri Nabi Khidir alaihi salam, Zulkarnain ini. Akhirnya Zulkarnain disebabkan dah dilantik menjadi menteri, dia keliling dunia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada pendapat yang begitu, tetapi pendapat yang terkuat itu adalah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Zulkarnain ini duduk di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu pernah duduk ataupun pernah bertawaf bersama-sama dengan Nabi. Zulkarnain ini pernah bertawaf dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah. Cuma saya tak ingat bincang mana, jadi saya ada ulang-ulang sikit lah, saya tak pasti begitu, tapi saya ulang secara ringkas. Kenapa beliau dinamakan Zulkarnain? Saya banyak timbulkan persoalan sebelum. Kenapa beliau dinamakan Zulkarnain? Zu Al-Qarnain. Zu itu adalah pemilik. Qarnain itu adalah 2 tanduk. Ada 3 pendapat tuan-tuan tentang perkara ni dalam kitab Bidayah wan Nihayah ini. Karangan Imam Ibn Kathir. Iaitulah yang pertamanya, Zu ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Zu ni maksudnya pemilik lah. Al-Qarnain itu 2 tanduk. Ada yang dok kata, Zulkarnain ini dia ada satu mahkota. Mahkotanya itu di dalam, di bahagian dalam mahkotanya itu ada 2 bentuk tanduk yang berbentuk tembaga dalam mahkota dia. Satu kanan dan satu kiri. Jadi menyebabkan dia dipanggil sebagai orang yang mempunyai 2 tanduk. Bahkan ada yang mengatakan pula Zulkarnain ini pernah dipukul. Ini masa saya kecil-kecil dulu tuan-tuan. Inilah pendapat yang saya dengar dulu daripada kecil. Zulkarnain ini dulu dia pernah kena pukul. Dia pergi berdakwah, dia kena pukul tuan-tuan belah kanan. Bila kena pukul,
lukanya itu tuan-tuan, luka belah kanan itu ditampal dengan besi. Sebab Zulkarnain ini pakar besi. Kemudian tuan-tuan, sebenarnya Zulkarnain pakar besi ke tidak? Persoalan saya. Zulkarnain sebenarnya bukan pakar besi. Dia pakar semua benda. Bukan pakar besi sahaja. Semua perkara yang kita akan ceritakan nanti. Bila dah kena pukul kanan, ditampal dengan besi, kena pukul kiri pula. Dakwahnya itu kena pukul belah kiri, ditampal dengan besi, akhirnya dinamakan sebagai Zulkarnain. Ada yang kata bila kena pukul tu dia mati sekejap, kemudian dihidupkan Allah kembali, kena sebelah kiri mati sekejap, hidup balik. Tuan-tuan yang dimulakan Allah, itu juga pendapat dan kita terima sahaja, dan itu adalah ijtihad ulama. Cuma ada yang mengatakan bentuk kepalanya dua tanduk tu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling kuat adalah kornis syaitan. Yang ni saya dah sebut pun rasanya. Kornis syaitan. Kornis syaitan itu adalah dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan itu sebab apa? Sebab Zulkarnain ini masa berdakwah, dia seorang yang mampu berjalan daripada barat ke timur, daripada timur ke selatan, daripada selatan ke utara. Tapi yang disebut dalam Al-Quran adalah timur dan barat. Menyebabkan ulama kata timur dan barat itu merupakan kornis syaitan, kata ulama. Apa itu kornis syaitan? Kornis syaitan itu tanduk syaitan. Tanduk syaitan yang menyebabkan Nabi SAW itu melarang. Dia ada tanda apa, Allahumma shalli, masa-masa yang dilarang. Kornis syaitan tu masa yang dilarang. Maksudnya kalau di timur itu terbit matahari, kan kornis syaitan. Sebelah timur terbit matahari, sebelah barat itu tenggelam matahari. Jadi Nabi SAW melarang jangan solat ketika mana terbit matahari dan ketika mana terbenamnya matahari, sebab di situ muncul kornis syaitan, dua tanduk syaitan. Kalau dalam kaedah rawatan Islam, itulah tempat paling kuat bagi syaitan dan jin untuk dalam kaedah rawatan lah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dipanggil kornis syaitan antaranya. Jadi itu antara pendapat yang paling kuat, sebab Zulkarnain ini boleh pergi timur dan barat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini adalah yang paling dekat, dan perjalanan Zulkarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa lah. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Maka kalau kita cerita pada raja tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, pasal raja ni tuan-tuan, kata Syekh Ibn Taymiyah, cerita pasal Zulkarnain ni tuan-tuan, tidak ada kisah, disebut gitu, tidak ada kisah yang lebih indah, yang lebih baik melebihi kisah Raja Zulkarnain, kerana banyak ibrah dan pelajaran. Bahkan kisah Zulkarnain ini sangat menginspirasikan bagi dakwah Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Asal-asal Zulkarnain ini dia tak ada tujuan untuk kita. Kenapa kisah Zulkarnain cerita kat kita? Apa tujuan dia? Tak ada tuan-tuan. Tapi tujuan sebenar dia adalah untuk Nabi SAW. Sebab dia nak inspirasikan pada Nabi SAW. Sebab ketika turunnya cerita Zulkarnain ini tuan-tuan, turun kisah ini adalah ketika mana zaman-zaman sulit Nabi dalam berdakwah SAW. Jadi ketika Nabi SAW mengalami perit ke dalam dakwah, susah dalam dakwah dia, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ceritakan kisah Zulkarnain, seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi SAW. Yang nak sebut macam apa dakwahnya tu, bahkan disebut oleh Sofyan Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab sirah nabinya itu kan. Kenapa kisah Zulkarnain ini diturunkan kepada Nabi SAW? Sebab apa tuan-tuan? Seolah-olah Nabi Allah itu nak menjanjikan kepada Rasul bahawa kelak kekuasaan Rasulullah SAW ini sama kekuasaannya dengan Zulkarnain. Tuan-tuan, ketika Zulkarnain itu dah kuasanya sampai hujung barat, hujung timur, maka Nabi pun akan dapat perkara yang sama. Walaupun keistimewaan Nabi SAW, belum Nabi itu cecah di hujung barat dan hujung timur. Tengok tuan-tuan, lebih mulia Nabi SAW. Tuan-tuan, makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah zawaliyal ardu fara'aitu masariqal hawa wa magharibaha. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu duk lipatkan bumi ini kepada Nabi SAW, sehinggalah Nabi itu ketika itu boleh melihat hujung barat dan hujung timur.
banyaklah kisah-kisah perang Khandaq, ketuk batu, nampak sekian, nampak kemenangan-kemenangan. Begitulah Allah melipatkan dunia untuk Nabi SAW. Padahal Nabi tuan-tuan Rasulullah SAW, dia tak pernah seperti mana Zulkarnain. Dia tak pernah sampai ke hujung barat, tak pernah sampai ke hujung timur. Kan timur ni siapa tuan-tuan? Malaysia lah. Nabi tak pernah sampai ke Indonesia tuan-tuan. Nabi tak pernah sampai ke Malaysia, tak pernah. Sahabat-sahabat yang dia lah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah turunkan begitu, sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan hujung barat, hujung timur, seolah-olah kekuasaan Nabi nak sampai begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itulah hikmah terbesar dalam surah ini sebenarnya. Adapun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ingat saya dah cerita belum Zulkarnain punya nasab dia. Nasab Zulkarnain ini adalah orang Arab Yaman. Sebab namanya Zu. Saya cerita dah rasanya. Zu itu adalah, kalimah Zu itu adalah petanda kepada dia sebagai seorang raja, dan Zu itu adalah gelaran kepada raja-raja Yaman ketika itu. Bila dia jadi raja Yaman tuan-tuan, maksudnya dia ni daripada kabilah Kahtan namanya. Kabilah Kahtan. Kahtan ni Yaman lah. Kabilah Kahtan ni daripada keturunan Nabiullah Daud alaihi salam. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi bila dia adalah kabilah Yaman dan dia adalah kabilah Kahtan dan keturunannya adalah Nabiullah Daud alaihi salam, maka dalam sebuah asar ataupun sebuah kitab lah, asar daripada Turjumanul Quran, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa beliau adalah orang yang berbahasa Arab Fushah. Begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma disebutkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga sebut tentang Zulkarnain ini, tentang umur dia. Umur dia 50 sanawat, 50 tahun. Jadi tak pelik kalau dia boleh pergi timur, barat, utara, selatan. Oh sorry, minta maaf. 50 sanawat, 500 tahun. Khamsun. Bukan Allahumma salli Muhammad. 500 sanawat. Bukan 50 tahun, 500 tahun. Jadi 500 tahun itu tak pelik lah. Berbandingkan kita yang rata-rata cuma 60-70 tahun gitu tuan-tuan, sehingga wajarlah Zulkarnain itu mampu berkeliling dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Usia tu tak ada masalah sebenarnya. Dia tak payah nak petikaikan bab usia Zulkarnain ini tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok bab-bab usia ni tuan-tuan, kan pernah Nabi SAW kan dalam surah Kahfi itu disebut, wa yas'alunaka anzil qarnain. Mereka tanya-tanya tentang kamu, tentang Zulkarnain ini. Qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Katakan wahai Muhammad, aku akan ceritakan. Allah suruh Nabi sebut pada orang Quraisy ketika itu, aku akan ceritakan cerita Zulkarnain tapi sikit je. Nak cerita sikit tu, satu benda yang salah satunya adalah Allah nak menafikan ataupun Allah nak tunjuk umur tu tak penting. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Zulkarnain itu jadi raja lah. Jadi raja, wa atainahu min kulli syai'in sababa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika jadi raja itu Allah berikan sesuatu, Allah berikan jalan. Allah berikan Zulkarnain ini jalan untuk capai semua apa yang dia kehendaki. Ini kelebihan Zulkarnain. Kalau Zulkarnain ini nak bangun apa-apa tuan-tuan, nak buat bangunan, dia boleh sediakan arkitek. Kalau dia nak serbu kaum, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia boleh sediakan tentera-tentera. Dia tak kisah. Bila-bila masa, on the spot. Ready stock. Gitu kan. Kalau dia nak buat pengairan untuk tanam-tanaman dia, dia ada ahli dia. Bahkan dia sendiri pun pandai. Kalau dia nak buat jalan, ada ahli jalan raya dia. Kalau nak buat senjata, mampu dia fikir untuk macam mana kaedah buat senjata. Tuan-tuan, semuanya Allah beri. Itu asas untuk Zulkarnain. Dan Allah sebut apa tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berikan sesuatu ini adalah untuk kepentingan dakwahnya Zulkarnain. Inilah yang menjadikan Allah makana lahu fil ardi, kami berikan kekuasaan besar kepada Zulkarnain itu. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam perjalanan dakwah Nabi ni, dakwah Zulkarnain ini, Al-Quran hanya cerita 3 saja. Saya rasa saya dah sampai sini semalam kan. Allah cuma cerita 3 je kisah tentang Zulkarnain, dakwah dia ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang pertamanya apa dia? Allah mengatakan hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin
hamiyatin wa wajada indaha qauma. Perhatikan tuan-tuan. Ini perjalanan pertama Zulkarnain bila sampai tempat terbenamnya matahari, iaitulah di barat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamiyatin, malamlah maksudnya. Sampai di arah barat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ Zulkarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Kemudian Zulkarnain ini kalau masuk ke sebuah kampung ketika itu, kampung itu ketinggalan, tak moden dan sebagainya, maka akan dimajukan oleh Zulkarnain ketika itu. Apa sahaja yang mereka perlukan, kedoktoran dan sebagainya, Zulkarnain akan berikan ketika itu. Kami letakkan ni, para doktor, ajarkan mereka kesihatan. Kalian perlu untuk pembangunan. Nah, saya bagi, Zulkarnain bagi tuan-tuan. Letakkan arkitek. Semua dia beri. Jadinya sifatnya Zulkarnain itu seperti itu. Zulkarnain ni hanya kerja dia baiki saja. Kalau dah baik, dah bagus daerah tersebut, dia letakkan semua orang ahli-ahlinya, kemudian dia akan jalan lagi sampai akhirnya di hujung barat, tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah pertama perjalanan Zulkarnain, iaitulah bertemu dengan kaum yang tidak punya agama. Kaum yang zalim, yang tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum ini sangat pendosa, melakukan keharaman, mencuri, bunuh. Zulkarnain ini mendapatkan kaum ini di arah barat, tuan-tuan. Seperti yang Allah sebutkan. Dalam ayat inilah, ya dzal qarnaini, wahai Raja Zulkarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserahlah engkau nak hukum orang-orang jahat ni, orang-orang zalim ni, ataupun orang-orang yang tidak beriman ni, ataupun kau nak buat baik kepada mereka, terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zulkarnain mengatakan amma man zalam, adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka bunuh, yang suka curi, yang suka melakukan keharaman, kami akan azab dia, kami akan hukum dia, kata Zulkarnain. Thumma yuraddu ila rabbih, setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendek cerita, tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zulkarnain ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain membangunkan daerah tersebut dengan tebaran pendidikan, dakwah dan juga pembangunan. Dan akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rakyat tersebut menjadi rakyat yang terbaik ketika itu. Itu yang pertama. Kemudian, tuan-tuan, summa asba'a sababa. Kemudian barulah selesai kebaikan satu kampung, pergi ke tempat lain yang kedua. Barulah Allah cerita kisah kedua. Allah kata apa, tuan-tuan? Hatta iza balagha matli'a syamsi. Zulkarnain ini pergi ke timur secara ringkasnya, terbit matahari. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau nak cerita hatta ayat ni lah, ayat apa tadi? Matli' asyamsi, balagha matli' asyamsi ni. Kalau kita nak cerita bab sains, dia banyak lah. Kita boleh membuktikan bahawa matahari itu tidak berpusing, melainkan bumi lah yang berpusing mengelilingi matahari. Banyaklah cerita-cerita sains di situ. Boleh tengok rujuk-rujuk tafsir sekian-sekian, tuan-tuan. Tuan-tuan, sampai hujung matahari, tuan-tuan. Ala qaumin lam naj'aluhum min duniha fitra. Maka dia nempuh jalan, dia dapat satu kaum. Kaum kelompok yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya daripada cahaya matahari, kata Allah. Umat yang sangat terkebelakang. Tak ada rumah, tak ada pakaian. Bayangkan Zulkarnain jumpa umat yang seperti itu. Tak pakai baju, subhanallah, tak punya rumah. Kaum itu tak tidurnya sembarang. Kadang-kadang bawah pokok. Tak pandai nak bangunkan rumah, tuan-tuan. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Aurat mereka kelihatan. Kesian, tuan-tuan. Kemudian, kadzalika wa qad ahabna bima ladaihi khubra, kata Allah. Begitulah sesungguhnya ilmu kami meliputi apa segala yang ada padanya. Maknanya, tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Zulkarnain ini diberikan kemampuan Allah untuk memperbaiki umat. Pelan-pelan Zulkarnain ajarkan orang ini buat rumah, ajarkan cara berpakaian, ajarkan cara untuk beriman dan sebagainya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, bab pilih penguasa ni dia tak ada kepentingan. Kalau tak ada kepentingan bab agama, habis, tuan-tuan. Habis. Ini mesej utama dalam cerita Zulkarnain. Pemilihan pemimpin. Mestilah pimpinan itu ada agama dan menguasai agama. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya inilah perbahasan kita yang ketiga, iaitulah
Terusnya Nabi Zulkarnain itu masuk ke peristiwa yang ketiga. Ini perbahasan kita yang paling panjang lah sebenarnya tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi barat, pergi timur, akhirnya pergi mana tuan-tuan? Utara ke selatan? Akhirnya Allah tidak mengatakan utara ataupun selatan. Allah tak sebut dua-dua tuan-tuan. Cuma Allah sebut apa? Hatta idza balagna baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna la yafqahuna qawla. Sampai di antara dua buah gunung. Gunung itu sangatlah tinggi dan sangatlah besar. Dan Zulkarnain mendapati di hadapannya sebuah kaum. Kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak faham apa yang diucapkannya. Tidak faham bahasanya. Pelik bahasa dia. Dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah ini tuan-tuan. Sampai Zulkarnain itu kalau nak memahami bahasa orang ketika itu memerlukan penterjemah. Daripada satu bahasa ke bahasa yang berikutnya. Daripada bahasa berikutnya ke bahasa berikutnya. Sampailah penterjemah demi penterjemah. Sampailah ketika itu barulah Zulkarnain faham keinginan orang tersebut tuan-tuan. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, Ibn Kathir sebut 10 bahasa yang digunakan dan 10 penterjemah pula untuk bahasa-bahasa itu digunakan. Susah sangat nak faham bahasa dia tuan-tuan. Sampai Al-Quran sebut apa? Qalu, mereka berkata, Ya Dzal Qarnain, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Inilah tuan-tuan yang kita nak cerita hari ni. Cerita pasal Ya'juj wal Ma'juj. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah mereka ini kerana tak ada nabi setelah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Zulkarnain itu akhirnya berjumpa dengan satu kaum itu meminta untuk memisahkan mereka dengan Ya'juj wal Ma'juj. Maknanya apa? Bukan Zulkarnain berbual dengan Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi ada satu kaum yang dirosakkan oleh Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, dia datang buat kerosakan, bunuh, bantai, memperkosa, dadah, mabuk. Semua dia buat tuan-tuan. Fitnah Ya'juj Ma'juj ni dia, kalau bahasa kita muda-muda ni tuan-tuan, brutal sangat. Tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni cannibal. Tahu dia rosakkan bumi sahaja. Akhirnya, diminta Zulkarnain untuk menjadi Allahumma salli Muhammad, menjadi pendamai dipanggil. Menjadi pemisah kepada Ya'juj dan Ma'juj. Maka tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Zulkarnain itu, kaumnya itu meminta kepada Zulkarnain, dan akhirnya Zulkarnain minta untuk mengumpulkan semua besi dan tembaga sehinggalah besi itu disilang-silangkan setinggi gunung. Ini diceritakan dalam surah Al-Kahfi itulah. Sampai tahap tengok susahnya Zulkarnain itu buat kerja tuan-tuan. Umat-umat ataupun kaum-kaum ketika itu nak bayar Zulkarnain, susah sangat. Tapi Zulkarnain ini dia dah kaya, pasukannya banyak, ilmunya banyak. Jadi akhirnya apa disebut oleh Zulkarnain tuan-tuan? Tak payah, sebab Allah yang berikan segala sesuatu yang diinginkan aku, maka ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, akhirnya dikumpulkan besi-besi tuan-tuan. Berikanlah potongan besi kepada aku sehinggalah besi itu telah sama rata dengan puncak gunung. Gitu kisah diceritakan oleh Ibn Kathir. Seolah-olah main Lego gitu tuan-tuan. Besi itu ditancap-tancap, kemudian disilangkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian bila besi itu dah tinggi sama dengan gunung, berkatalah Zulkarnain, tiupkanlah api hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berikanlah kepada aku tembaga yang mendidih agar ku tuangkan ke atas besi panas tersebut. Kukuh tuan-tuan. Dia panaskan tembaga, kemudian bila dia panaskan besi, bila besi itu dah merah, dia tuangkan tembaga pula atas tu. Inilah dinding yang tak boleh nak ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj ketika itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dah sebut sebelum ni, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, tembok itu sebenarnya telah berlubang dengan lubang sebesar mata begini ketika mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi zaman kita. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu dia adalah orang yang kerjanya hanya mengorek lubang. Tugasnya korek lubang untuk keluar daripada apa yang tembok Zulkarnain buat tu, sehinggalah dia keluar nanti tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluarnya itu adalah dari bukit, dan bukit itu dia turun dari bukit tersebut mengarah terus ke Palestin tuan-tuan.
Kemudian turun daripada Palestin itu, tempat pertama Dajjal, Allahumma salli ala Muhammad, Ya'juj wal Ma'juj ini mendarat adalah namanya Tiberias ataupun kita panggil Buhairah. Bila Ya'juj wal Ma'juj ini turun daripada gunung tu tuan-tuan, gunung menuju ke Palestin, dia sampai ke satu Buhairah, danau ataupun tasik. Tasik yang sangat besar. Dia ada beberapa kelompok yang turun. Jadi kelompok yang paling depan sekali turun tuan-tuan, dia minum Buhairah itu. Bila dia minum danau itu tuan-tuan, kelompok yang tengah dan yang belakang, bila sampai dekat tasik tuan-tuan, tak ada air dah. Nak cakap banyak sangat jumlah mereka tu. Padahal tuan-tuan, tasik itu disebut sebagai tasik yang boleh menghidupkan jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi tuan-tuan, gelombang yang pertama sahaja daripada Ya'juj al-Ma'juj, habis tu air. Lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla di kita bab ni, famasta'u ayyadharu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj Ma'juj tu tuan-tuan tak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu. Jika tidak ada yang sanggup kecualilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau nak cerita Ya'juj Ma'juj 10 minit ni, insya-Allah saya cuba ringkas-ringkaskan. Seringkas yang boleh Ya'juj Ma'juj. Makhluk ni kalau bahasa Ibraninya kita panggil, yang sebelum ni ada orang tanya kan, God God Magog tu kan. Dalam Islam kita panggil Ya'juj Ma'juj lah. Ya'juj Ma'juj ataupun dalam kisah apa tu, buku Alexander the Great tu kan. Samalah lebih kurang ceritanya. Cuma tak diselitkan beberapa tafsiran dan pandangan-pandangan ulama yang lain lah. Cuma Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, dia daripada siapa? Dia daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kan Nabi Nuh alaihi salam ni namanya, keturunan Ya'juj Ma'juj ni daripada Yafis ibnu Nuh. Yafis lah. Kita tahu kan Nabi Nuh ni ada 4 orang anak. Satu namanya Ham, satu namanya Sam, satu lagi namanya Yafis, satu lagi namanya Kan'an. Kan'an ni yang kafir lah. Dia tak nak naik perahu ataupun kapal Nabi Nuh alaihi salam, akhirnya tenggelam dalam laut begitu, dan Kan'an tu matilah. Jadi yang selamat Ham, Sam dengan Yafis je. Jadi daripada yang 3 itu tuan-tuan, daripada Sam ni lahir para Nabi dan Rasul. Bani Israel lah. Kemudian daripada Ham itu lahir orang-orang yang kulit hitam. Ini pendapat ulama antaranya. Dan daripada keturunan Yafis itu bangsa-bangsa Asia terutamanya. Dan salah satu keturunan Yafis itu adalah Ya'juj al-Ma'juj. Sebab Ya'juj Ma'juj ni matinya sepet sikit, lebih kurang lah. Dan tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj ni ada yang disebut sebagai semuanya akan masuk neraka, semuanya. Tuan-tuan, kalau kita tahu bahawa Ya'juj Ma'juj ni adalah keturunan Yafis, Yafis ibnu Nuh bin Nuh kan, maka kita boleh katakan Ya'juj Ma'juj ni dia bukan binatang. Dia bukan binatang lah, dia manusia dan bukan juga jin. Sebab ada sebagian ulama dia kata dalam kalau Ka'ab al-Akhbar tu kan, Ka'ab al-Akhbar ni seorang yang mula-mula masuk Islam zaman Umar Khattab kan. Dia sebut dia nama dia Ibnu Ishaq lah kalau orang panggil. Dia sebut tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah Israiliyat yang dicerita pasal Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni dia kata ada 3 kelompok. Yang pertama tingginya macam Syajaratul Arush. Pokok Arush ni pokok dia sangat tinggi macam pokok kelapa lah. Jadi Ya'juj Ma'juj ni macam raksasa, dibayangkan begitu. Ada satu golongan lagi, golongan yang kedua, Ya'juj Ma'juj ni kelompok yang berbeza pula. Dia kata yang kedua ni ada tinggi dia 4 hasta, lebarnya 4 hasta. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau satu hasta tu, satu hasta setengah meter lebih kurang. Jadi maknanya tingginya 2 meter. Tinggi 2 meter, lebar 2 meter. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, pelik sebab bentuk badan dia jadi 4 segi. Jadi pelik lah. Dan ada pendapat yang ketiga, kata Ya'juj Ma'juj ni adalah makhluk yang memiliki 2 telinga yang lebar. Satu telinganya untuk mencari mangsanya, satu telinganya lagi untuk selimut badan ketika tidur. Jadi sebab lebar sangat badannya itu, lebar sangat telinga dia itu, dia buat tidur tuan-tuan. Dan ini yang diceritakan daripada Ka'ab al-Akhbar. Dan ada juga pendapat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cerita pasal Ya'juj Ma'juj lah semua sekali. Ya'juj Ma'juj tu dia bukan besar, kata Ibnu Abbas. Tapi dia orang kecil yang macam dalam kartun tu kan. Ada satu kelompok tu tinggi dia cuma sejengkal je tuan-tuan. Ada yang kata 2 jengkal lah paling tinggi, dan ini juga satu pendapat yang berbeza lah. Tapi yang jelas, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, dan itu adalah ijtihad para ulama lah. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ada pendapat yang kuat yang mengatakan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Ya'juj wal Ma'juj ini adalah, kata kalau dalam hadis tu, zulful unuf. Hidungnya penyek macam kita lah lebih kurang, tak mancung. Sirarul uyun, matanya tersembunyi, kalau dalam bahasa fiqh itu sepet matanya. Kemudian wa ka'anna wujuhahul majanul mutraqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya itu bulat. Bulat yang diisyaratkan wajah mereka itu seperti bangsa orang Turki, bangsa orang-orang Mongol. Jadi Ya'juj al Ma'juj ni, kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia, bukan seperti mana riwayat Ibn Abbas dan juga Ka'ab tadi. Mereka manusia, tapi manusia yang cannibal, manusia yang bengis, manusia yang no mercy, yang tak ada rasa kesian. Dia orang ni nak bunuh je, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila benteng mereka nanti di akhir zaman bocor, tuan-tuan, dia serbu semua kampung. Semua kampung, tuan-tuan. Maka ketika itu Nabi SAW sebut, ketika itu ketahuilah orang beriman akan diperintahkan untuk bersembunyi bersama Nabi Isa. Allah tak bagi lawan. Jangan lawan, sebab mereka ini kita takkan menang lawan Ya'juj Ma'juj. Sehinggalah Ya'juj Ma'juj ni dia rasa menang sangat. Dia dah bunuh semua orang, tuan-tuan. Kecuali orang beriman yang ikut Nabi Isa AS. Sampai dah rasa macam sombong sangat. Qad qatalna man fil ardi, kata mereka, sanaqtulu man fis sama. Kami dah bunuh semua orang yang ada di bumi, sekarang giliran orang yang yang di atas langit ini, kami nak bunuh kalian semua. Sampai begitu sombongnya Ya'juj Ma'juj ni, tuan-tuan. Akhirnya mereka mengarahkan tombak-tombak dan panah mereka ke arah langit, kemudian ditembak tombak-tombak itu ke arah langit. Dan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah saja-saja, tuan-tuan, olok-olokkan dia orang. Bila dia panah ke langit, Allah buat panah tu seolah-olah disedut sengaja sampai ke dalam awan sebegitu, sampai tak nampak. Dan akhirnya tombak itu turun balik ke bumi dalam keadaan berdarah-darah. Seolah-olah orang yang ada di langit mati habis dah semua. Akhirnya ketika panah itu jatuh ke bumi balik, Ya'juj Ma'juj ni yakin yang dia dah bunuh orang yang di langit sekali, tuan-tuan. Dan orang yang bumi pun habis semua. Maka makin lengkaplah ataupun makin kuatlah kesombongan mereka. Dan akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir 2 minit begitu, Allah hancurkan mereka dengan apa, tuan-tuan? Bukan dengan perang. Tak ada orang yang sanggup perangi mereka sebab mereka terlalu kuat. Akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nak cerita bab hancur ni, saya cerita boleh panjang, tuan-tuan. Bab hancur ni Allah mudah nak hancurkan orang. Kaabah Allah hantar burung je, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dalam surah Kahfi ada 2 kebun tu kan, orang 2 kebun, yang kebun dia macam syurga. Masuk, bawa bakul letak atas kepala, tuan-tuan. Lalu tu tak payah petik, tuan-tuan. Buah tu jatuh sendiri. Maknanya kaya sangat kebun waktu tu. Macam syurga kebun tu. Kaya sangat, tapi kerana mereka kufur, tuan-tuan, Allah hantar tikus saja. Tikus tu bukan gigit kebun. Tikus gigit empangan-empangan sampai empangan tu membasahi kebun mereka, rosak kebun mereka. Bukan tu je, tuan-tuan. Bahkan air yang jatuh pada empangan tu merosakkan mereka dan matilah mereka semua dengan Allahumma salli Muhammad, empangan itu. Jadi Allah nak hancurkan Ya'juj Ma'juj ni senanglah. Antaranya Allah sebut Allah kirimkan ulat sahaja. Nama ulat ni apa, tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, Dud. Dud tu bukan bahasa Inggeris tu, tuan. Dud tu bahasa Arab lah. Dud, ketika ulat, ketika mana Ya'juj Ma'juj tu tidur, akhirnya tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan ulat tu masuk dalam leher, dalam tengkuk satu saja, sekuk satu saja Ya'juj Ma'juj, dan virus dalam badannya. Satu tengkuk masuk dalam Ya'juj Ma'juj, bila mati satu, dia berjangkit, tuan-tuan. Bukan jangkit virus. Kalau dalam buku tafsir tu, dia macam kita matikan lampu satu-satu tu. Tak satu-satu. Lampu tu akan mati satu-satu macam tu. Dia bergili-gili mati on the spot. Walaupun tak ada ulat yang lain tu. Seolah-olah begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mati mereka semua itu. Dan bila mati mereka, Nabi Isa penat sikit lah. Sebab Ya'juj Ma'juj ni banyak sangat. Sampai tahap setiap jengkal jari kita ini ada bangkai Ya'juj Ma'juj. Dia banyak sangat lah setiap jengkal tu. Maksudnya satu bumi ni penuh. Dan kita tu dia nak fikir sekarang ni mereka ni duduk mana, alam mana sebenarnya. Sebab sebenarnya mereka ni penuh. Tapi sekarang ni tak penuh pula bumi. Seolah-olah begitu. Akhirnya, tuan-tuan, matilah mereka. Nabi Isa AS doa kepada Allah. Allah kirimkan burung sebesar unta. 29 saya lajukan. Allah
kirimkan burung yang besar lebih kurang burung-burung unta begitu kata ulama, dan makan, ambil bangkai-bangkai itu buang di dalam laut, dan ketika itu binatang-binatang menjadi sangat kenyang dan sangat gemuk ketika itu kerana bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Akhirnya selepas binatang-binatang semua makan, akhirnya Nabi Isa alaihissalam mohon sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan untuk hilangkan bau darah dan bau bangkai yang ketika itu ada, sehinggalah akhirnya hilanglah kesemua Ya'juj wal Ma'juj itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah Ya'juj wal Ma'juj dan juga Zulkarnain yang moga-moga memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan semula kepada Ustazah pengurusi kita. Okey, baik. Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz. Masya Allah, seronok sangat Ustaz dengar cerita Ya'juj Al-Ma'juj ni, dan untuk saya memang pertama kalilah saya dengar daripada awal sampai habis cerita yang berkenaan seperti yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jemaah-jemaah kalau yang nak dengar balik cerita Ya'juj Ma'juj ni boleh cari pada recording kita malam ni, boleh dengar untuk kita ulang-ulang dengar, dan kita sampaikan pula kepada generasi anak-anak cucu kita selepas ini. Semoga kita semua dapat kenal siapa tu Ya'juj Ma'juj. Sebelum ni duk dengar nama je Ustaz, Ya'juj Ma'juj, tapi tak tahu macam mana rupa keadaan dan juga kisahnya lah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita yang bersama pada malam ini. Semoga beroleh manfaat dan juga kebaikan bersama. Baik, tadi Ustaz dah tutup majlis kita, tapi kita minta Ustaz sekali lagi untuk kita tangguhkan dengan sedikit bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihfaz masjid al-aqsa min al-yahudi al-hakidin. Allahumma ihfaz masjid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin. Allahumma a'idda al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma alaika bihim innahum la yu'jizunak. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moga bermanfaat. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terima kasih semua. Ya, menarik cerita ni tapi kena kaji banyak kitab sedikit. Terima kasih. Laju Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.